A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufhim Sulaiman fahimna wa ya muallim ulama 'allimna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selamat pagi bagi saudara-saudara kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang maha mulia ini sedikitlah kita mari jumpa perjumpaan kita yang baru pada maudhu' yang baru. Mudah-mudahan kita dan saudara-saudara kita semua ada dengar ini dapat boleh ambil istifadah, dapat, dan saya pun boleh menyampaikan apa yang menjadi satu peringatan bagi diri saya sendiri dan ahli majlis ilmi dan kepada semua saudara yang duk tengok ini rakamnya. Jadi alhamdulillah, perjumpaan sekali ini insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan sampailah sedikit daripada tajuk-tajuk yang bagus yang sakut paut dengan bulanan-bulanan kita, giliran bulanan ya Allah Subhanahu wa taala duk gila gati di atas hidup manusia semua. Jadi bulan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semenjak dulu sehingga sekarang, semenjak menjadikan langit dan bumi, iaitu tak lain tak bukan 12 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quranul Karim, waqad qala Allah Subhanahu wa taala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihim anfusakum. Sadaqallahul azim. Kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwasanya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sejak daripada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, hari yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan sebagai bulan yang Allah taala memperharakan. Dia panggil bulan arba'atun, bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengharaikan. Setengah daripadanya bulan yang Allah memuliakan dalam bulan 4 itu iaitu tak sei manusia tu berlaku perang serang memerangi di antara satu sama lain. Maka kita mari tengok, alhamdulillah Allah Subhanahu taala pilihkan kita dan saudara-saudara kita yang duk dengarkan ini majlis, dan semua adik-adik dan abang-abang, ayah-ayah dan ibu-ibu. Allah Subhanahu taala pilihkan kita lagi duduk sampaikan kepada bulan Syaban, salah satu bulan yang Allah SWT letak 12 bulan tu. Maka bulan Syaban tu adalah satu bulan yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Syaban itu juga adalah satu bulan, kita kira kata bulan yang ke-8. Bulan yang ke-8 kalau kita bilang bulan Al-Qamariyah. Bulan Al-Qamariyah. Banyak kita tengok saudara-saudara kita, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua hak duk dengar ni banyak kita kadang-kadang kita tak kenal dah. Lupa orang panggil bulan Qamariyah. Bulan hijrah Nabi SAW. Banyak kita duk bila iaitu bulan Syamsiyah. Makara Kumpa. Kita bila lagi lah bulan Sakarat tu, hak siya tu. Nah itu juga bulan orang panggil Syamsiyah tu iaitu daripada bulan Februari dan apa tu hingga ke akhir tu 12 bulan juga. Tapi kita adalah satu ummah, sebaik-baik ummah ni tak patutlah kita ni
kelupa bulan kita sendiri, iaitu Syahrul Qamariyah, dinamakan bulanan-bulanan hijrah Nabi SAW sebagaimana dicatatkan oleh khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Gapo tik bulan tadi tu cara kita bila tengok. Bulan hijriyah tadi tu, bulan qamariyah tu, iaitu gapo? Yang pertama Muharram, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Jamadil Awal, bulan Jamadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. 12 bulan tu mana kata duduk dalam bulan yang kita patut ambil tahu. Salah satu daripadanya iaitu bulan Sya'ban. Kalau kita bila ikut balik tertib, balik peraturan tadi tu iaitu kena pada bulan yang ke-8. Bulan yang ke-8 itu bulan Sya'ban. InsyaAllah pada halaqah ni saya akan sedikitlah menyampaikan kepada saudara-saudara kita di sini, mudah-mudahan kita dapat boleh mengingati bersama sebagaimana perintah Allah SWT ada ayat kita semua, kata fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu beri peringatan kepada kamu sendiri dan kepada saudara kamu dan kepada orang muslimin, orang mukminin semua. Mudah-mudahan mereka itu boleh ambil manfaat daripada daripada peringatan tersebut. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang Allah SWT melalukan di atas manusia. Dia tu adalah salah satu bulan yang dimulia juga oleh Nabi kita SAW. Nabi kita sangat orang panggil meliakan bulan tersebut sehingga banyak waris, banyak datang daripada hadis-hadis Nabi SAW yang para sahabat dia duk nakal mari kepada kita. Para sahabat dia duk pindahkan khabaran kata Nabi kita tu duduk lagu mana keadaan dia tu pada bulan Ramadan, bulan Sya'ban, iaitu kita nak supaya kita nak gapo menemui bulan Ramadan al-Mubarak. Sebelum kita nak pergi di situ, kita nak kecek dengan cara luas sakut paut amalan Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban. Sepatutlah kita dulu kita mari tengok kata gapo, sebab gapo dinamakan Sya'ban, di mana taliye yang boleh mari kata dia tu dinamakan bulan Sya'ban. Maka di sini sedikitlah kita tengok kata dinamakan bulan Sya'ban saat ni tu para ahli sejarah, ahli tarikh tak ni tu dia duk catat, duk royak kepada kita dinamakan Sya'ban kerana gapo? Waqad summiya bidzalika li anna al-arab kanu yatashabba'una fihi li talabil miyah. Dinamakan Sya'ban kerana orang Arab tu masa dulu tu mereka itu yatashabba'una. Mereka itu tu apabila perut dia tiada kenyang, apabila makan ni dia tadi penuh perut dia saat ni tu dia tu yatashabba'una, dia bercerai. Pergi cari gapo? Pergi cari makan ni, pergi cari minum supaya gapo? Supaya boleh menghilangkan dahaga mereka itu. Banyak daripada tafsir salah satu daripadanya. Dan salah satu daripadanya iaitu para ulama royak atau dinamakan bulan Sya'ban dengan Sya'ban saat itu kerana orang Arab saat itu yatafarraquna, jadi berpecah mereka itu. Berpecah gapo? Bercerai mereka itu pergi carikan makan ni kepada mereka, kepada raja-raja, kepada orang kaya-kaya, pergi jumpa mereka itu supaya gapo? Supaya nak mengenyangkan perut dan badan mereka. Mana tu dinamakan Sya'ban iaitu sebab orang Arab saat itu bercerai mereka itu untuk carikan perkara yang menghilangkan dahaga mereka itu. Tu dia. Kata setengah ulama tarikh iaitu dinamakan Sya'ban iaitu dia saat itu kerana
zahara baina syahrain Rajab wa Sya'ban. Dia baina Rajab wa Ramadan. Sya'b ni makna tengah, makna tengah, iaitu dia tengah di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu sebagai ijtihadat. Mana tu ulama tu duk ijtihad kata sebab gapo dinamakan bulan Sya'ban, mereka itu boleh para orang Arab saat itu menamakan bulan Sya'ban tu dengan Sya'ban. Itu setengah daripadanya yang sabit daripada para ulama catat, ulama tarikh, ulama sejarah deroyak kepada kita. Maka selepas daripada itu kita mari tengok gapakah dalam bulan Sya'ban apabila kita ni seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk bulan Sya'ban ini, gapo yang kita manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul ni, apabila masuk di satu bulan ni, supaya dekatkan gapo manusia saat ini dekat dengan apa dipanggil, dengan bulan Ramadan saat ni tu, apabila masuk Sya'ban saat ni tu, kita nak mari tengok gapo kata dalam bulan tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat kerja sebagai contoh tauladan bagi umat dia ni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni tu dia saat ni tu manusia sempurna manusia. Kita pegang dalam keyakinan kita kata Nabi kita wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita saat itu dia tak kecek dengan hawa nafsu, ya kecek tu dia tak adalah wahyu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah SWT gaya atau wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bagai yang rasul kamu saat itu bawa datang hendaklah ambil, dan bagai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari hendaklah kamu tinggal. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh tauladan yang baik bagi orang mukmin, orang muslimin semua. Bahkan orang bukan muslimin pun ambil contoh tauladan yang baik bagi Nabi, sebab Nabi kita digelarkan Al-Amin. Maka kita nak tengok kata para sahabat saat ni tu apabila dia duduk dalam bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban saat ni tu lagu mana dia nakalkan perkataan, pindahkan khabar-khabar satu generasi duk royakkan kepada kita. Gapo hak dia suruh kita buat pada apabila kamu saat itu masuk pada satu bulan tu? Gapo tik orang panggil kata hak nakal mereka itu nakal saat ni tu pindah khabar daripada satu masa kepada satu masa, dari satu generasi kepada satu generasi saat ni tu dia duk royak gapo tik? Kita mari tengok Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai isteri yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada wafatnya Siti Khadijah. Dia royak kata kan? Dia kata adalah tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tu puasa saat itu sehingga kami tengok dia tak buka. Dan dia puasa sehingga kami tak tengok atau dia tu puasa. Maka dia kata Siti Aisyah kata wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama illa Ramadan wa ma raaitu aktsaru siyama minhu illa fi Sya'ban. Aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna puasa sebulan malaikan bulan Ramadan al-Mubarak. Dan aku tak pernah tengok juga Nabi SAW banyaknya puasa malaikat bulan Sya'ban. Iaitu pada bulan Sya'ban, wahai orang muslimin, wahai orang mukminin, muslimin dan muslimat semua, gapo bulan Sya'ban ni? Iaitu bulan Sya'ban, Siti Aisyah sebagai ahli bait, orang yang duduk dalam rumah kali Nabi SAW, ya sifat kata Nabi SAW pada bulan ini, pada bulan itu, seperti kita duduk ni, iaitu bulan Sya'ban. Hari ni apa? 11 Sya'ban dah ni. Iaitu apa boleh datangkan bulan Sya'ban, Siti Aisyah royak kepada kita. Sentiasa royak kita kata Nabi SAW, dia tak puasa banyak malaikat di bulan Sya'ban,
dan dia tak sempurnakan 30 hari malaikat bulan Ramadan al-Mubarak. Kita tengok sini ni gapo ni? Satu isyarat kata pada bulan ni patut kita menghidupkan puasa. Puasa sunat. Setengah-setengah daripada ibu-ibu dan ayah mama-mama tu duk hidup dah, iaitu senang khamis pun baik. Duk hidup puasa puasa baik, puasa hari putih tu 13, 14, 15 dan puasa cara mutlak. Dia panggil ada setengah-setengah orang kita ni beramal puasa sehari, berbuka sehari seperti Nabi Daud AS. Ni sebagai majlis ni nak peringatan, nak royak kata pada bulan tersebut hari panggil jadi gemar lagi kita untuk banyakkan puasa. Sebab kita Nabi kita SAW bersikap dengan sikap dimaki. Sebab kita ni kalau kita nak kira kata amalan kita, iman kita, orang panggil tikah laku kita, nak adu dengan mereka tak leh. Nak adu dengan para nabi tu tak leh. Tapi hak bolehnya kita usaha banyak tah diri kita boleh buat serupa dengan mereka itu. Waktu tak apa dah. Tu tak apa dah. Hak ni kata kita jadi duk galik siapa ke tak ada buat gapo. Siapa ke tak tahu kata dalam bulan Syaban ni ada gapo ti. Tu tak kena. Tu tak kena. Setengah daripada dalam bulan Syaban ni berlaku kalau kuat yang besar iaitu gapo? Iaitu berlaku kisah. Kita duk dengar asatizah kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita duk cerita kepada kita. Orang panggil setiap tahun duk lalu. Iaitu dalam bulan ni juga, iaitu Nabi SAW memalingkan kiblat asal yang duk paling kepada Baitul Maqdis, iaitu Tuhan perintah kepada Nabi SAW suruh paling pergi kepada Baitullahil Haram. Supaya juga orang panggil amalan tahwil kiblah, iaitu pindahkan, palingkan daripada kiblat orang Yahudi, orang panggil duk paling kepada asal orang Islam tu paling juga kepada Baitul Maqdis. Maka apabila Nabi, syariat Nabi kita, Tuhan perintah kepada Nabi supaya paling apa? Paling kepada Baitullahil Haram. Ini adalah orang panggil nak ajarkan kepada ummah, nak ajarkan kepada kita ni umat Nabi kita SAW nak ayat gapo? Nak ayat kata kadang-kadang kita saat ni tu kena tengok juga, kena cek di atas diri kita kata amalan kita, cakap pe kita, kalau kuih hari kita boleh ubah ke tak? Kita boleh tukar ke tak daripada kala kuih pergi pada kala kuih? Kita tukarkan daripada kala kuih tak baik pergi kepada kala kuih baik. Saya panggil kata benda yang dia tak salah bagi kita sebab kita nak buat lagu tu. Habis situ. Tu dia. Maka para ulama duk kecek lah. Adakah Nabi SAW tu dia banyak ke puasa tu sampai ke sebulan semua ke setengah daripadanya. Situ ada khilaf banyak di antara di antara para ulama. Tetapi telah terjihkan oleh para kebanyakan ulama saat itu dan diiktimak di atasnya, iaitu Nabi kita SAW tidak sempurna malaikat puasa Ramadan saja. Mana kata kebanyakan dalam bulan dia puasa. Sebab bulan ni kita kira kata kalau sempurnanya 30 hari, kalau tak sempurna tak cukup iaitu 29 hari. Tu dia. Dan juga tersabit juga dalam Sahih Bukhari, Nabi kita SAW sebagaimana Abdullah ibn Abbas goyak kepada kita, kana Rasulullah ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ghair Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bulan sempurna malaikat pada bulan Ramadan. Ini menjadi bukti satu lagi kata apa? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak puasa semua, tapi puasa kebanyakan dia puasa. Tu dia. Dan dalam bulan ini juga Nabi kita sebagaimana saya duk royak tadi lah kata salah satu bulan yang Nabi kita kasih daripada bulan ni sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Kita sama-sama kita orang Islam ni, terutama orang hak belajar, orang hak diguru-guru,
Orang jadi baba-baba, ustaz-ustaz. Orang jadi dokwi pengingat para penceramah-penceramah semua. Inilah patut yang kita bersikap dengannya. Gapo? Iaitu apabila kita nak goyakkan satu perkara, apabila kita nak bawa datangkan kenyataan satu perkara, sepatutnya yang layaknya bahkan yang diwajib bagi orang yang di guru sakning tu dia kena bawa perkara yang orang panggil satu amalan hak sabit daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak wajib. Wajib di atas para pendakwah, wajib di atas para asatizah. Hak nak mengajar manusia. Sebab manusia ni jahil ramai. Banyak orang jahil ni. Maka kita ni apabila kita orang mengajar, orang yang diguru, orang yang jadi tunjuk ajar kepada masyarakat, sepatutnya kita tak bawa perkara-perkara yang di khurafah. Perkara-perkara membawa menyalahi syarak. Terutama amalan-amalan yang kita nak menentukan orang panggil pahala dan dosa di atasnya tu. Kita kena tahari, kita kena sungguh kata amalan ni sabit ke tak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifat tentang bulan Syaban ni lagu mana? Hadis daripada Usamah bin Zaid. Dengan sanad yang sahih. Usamah bin Zaid ni, Usamah ni salah satu daripada orang duk khidmat kepada Nabi juga. Zaid, dia anak Zaid ibn Harisah Asani ibn Harisah saat ni tu dia saat ni tu Zaid ibn Harisah saat ni tu dia saat ni tu duk jadi hamba bagi isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Khadijah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Siti Khadijah, maka Siti Khadijah pun merdekakan Zaid ibn Harisah, suruh duk jadi khadim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Harisah saat ini duduk khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun. Maka dia ada anak seorang iaitu nama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni juga seolah atau menepati kalau kita kira keluarga Nabi lah, walaupun tidak sekeluarga satu daging darah, tapi satu keluarga dia saat itu duduk jadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Anas bin Malik. Seperti mereka itu. Mana kata duduk dengan Nabi perkasih kepada dia. Kita tersabit dalam sejarahnya tercatat kepada kita bahawasanya Usamah bin Zaid ni salah satu Nabi nak ayat atau bahasa Sia panggil pengpocai. Mana kata kena kepada dia tu pada akhir hari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak mengutuskan tentera Nabi SAW untuk nak pergi apa? Nak pergi buka negeri-negeri yang bukan Islam lagi ataupun negeri-negeri yang menetapkan ajaran Islam. Tak lain tak bukan ia utuskan, ia akan letakkan satu panglima perang. Maka ketika itu tu Nabi SAW orang panggil nak utuskan askar dia pergi perang dengan satu negeri Rum. Negeri Rum ni sekarang ni insya-Allah kata kalau menepati pada masa tu orang panggil sekuat-kuat askar lah yang duduk di atas muka bumi pada Nabi kita sallallahu pada masa Nabi kita tu. Maka Nabi kita tu dengan bijaksana dia sakning dia letakkan Usamah ibn Zaid untuk menjadikan pelima perang pada masa tu. Maka ayat Nabi harap kepada dia siapa setara tu, sedangkan dia masa tu umur 20 hari ya. Ada lagi kibar dan pembesar para sahabat al-muhajirin wal ansar duduk sekali dengan mereka, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kai nak wafat tu dia apa? Suruh Usamah ni jadi qaid perang. Suruh Usamah ni menjadi qaid perang untuk bawakan anak-anak askar saat itu untuk pergi bukakan negeri. Sedangkan dia umur tu 20 hari lebih ya. Muda lagi. Sehingga setengah pada para sahabat saat itu tu ngepek. Tak setuju. Tak gapo. Setengah-setengah daripada para sahabat kalau kita baca dalam sejarah tu gitulah. Tapi Nabi SAW ketika tu dia duduk dekat nak tak gerak dah. Kita kata nak kembali rahmatullah nak ilal mala'il a'la. Nak wafat dah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tubik juga ke tubuh.
Tubik ujuk khutbah kepada para sahabat dia tegak di atas mauqif asal. Kata apa? Lah mana peperangan sekali ni aku lantikkan Usamah ibn Zaid jadi penglima perang bagi kamu. Hendaklah kamu taat. Maka senyap habis para kibar, para sahabat zaman itu tu senyap habis tunduk kepada arahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah perintah. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Wajib kita kena gapo? Ambil dengan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada kita. Maka orang panggil huraya dalam ilmu usul, ilmu gapo tak apalah, kita nak ketiak pada asal tu. Kalau sabit pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam arahan satu arahan yang kita tahu kata Nabi kita suruh, maka para sahabat zaman itu pelaksana. Awak benda ini adalah perkara yang Nabi kita khandak. Ini adalah perkara yang Nabi kita mau nak lagu ni. Maka kita tengok atau pada peperangan kali itu iaitu Usamah ibni Abi Zaid saat itu, ibni Zaid saat itu Al-Harisa pergi perang dengan tentera Rom zaman itu tu, membawa boleh buka negeri Rom. Orang panggil Daulah Al-Bizantiyah. Nah, kita baca dalam tarikh tu jumpa lah. Itu panggil sedikit daripada sejarah Usamah bin Zaid. Dia royak kepada kita satu hadis ni, dia royak kan? Qultu ya Rasulullah. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kan? Lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tak tengok kamu puasa banyak tu lalu lebih pada barang yang kamu puasa pada bulan Sya'ban. Sebab gapo boleh ada gitu? Maka Nabi SAW jawab kata, zaka syahrun tughfalun nas fi anhu baina Rajab wa Sya'ban wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Allahu akbar. Iaitu gapo di sini? Iaitu Nabi kita SAW mensifatkan bulan Sya'ban iaitu bulan yang kebanyakan manusia lalai daripadanya. Kebanyakan manusia saat itu lalai daripadanya, dan di dalam bulan itu juga Allah SWT nak akakkan amalan-amalan anak adik pergi kepada dia. Dan Nabi kita SAW mensifat kata, aku tak suka amalanku diakakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walahal amalanku keadaan aku saat itu duduk dalam keadaan puasa. Allahu akbar. Kita tengok dah besar. Kita tengok tiga perkara yang Nabi kita sifat dalam hadis tu. Yang pertama, dalam bulan Sya'ban, iaitu bulan yang kebanyakan manusia tu galik. Dah galik gotu, galik dengan anak pinak, galik dengan harta benda, galik dengan pangkat, galik dengan kawin, galik dengan semua alat-alat canggih dah ada sekarang. Kita tengok nampak selalu dah. Galik dengan Facebook, nak duk main Facebook, galik duk hijau gotu, galik duk main gotu, galik manusia ni. Duk lah keadaan lalai. Lalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok galik. Pada duk galik manusia, Nabi kita sifat. Ini salah satu daripada apa kebijaksanaan kita, kebijaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan nak menunjuk itulah adalah perkataan Nabi yang Allah SWT ayat kata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tak kata satu perkara, tak katakan dengan satu pekerjaan, malaikat pekerjaan itu kata itu iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Sebab apa? Sebab ia tahu keadaan manusia saat itu. Dia kata hari tu 1400 tahun dah. Sekarang ni dia royak betul sungguh pada apa? Pada wakil. Pada benda yang berlaku. Betul sungguh. Itu adalah kebenaran yang ada bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syahrun tughfalu fihi an-nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Di antara bulan Rajab dan Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. So, yang pertama. Yang kedua, bulan ni juga Allah Subhanahu Taala mengakakkan amalan. So, Allah kata, amalan kita saat itu Tuhan dah akak semua. Dah akak pergi kepada dia. Allahu akbar. Sebab itulah
ditutupkan kepada kita. Kita buat dah amalan, kita kerja dah apa itu Tuhan suruh, kita kerja dah apa yang kita tinggal dah apa itu Tuhan larang, dan kita kerja dah kaya-kaya Nabi kita gemar, para ulama kita mari duk gemar kita, para ulama kita mari duk royak kepada kita. Kita turut dah, kita tunduk dah. Tapi hak nak selaginya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak nak. Amalan yang tidak ada riya, amalan yang tidak ada sum'ah, tidak ada nak nunjuk-nunjuk kat orang, nak orang dengar. Amalan kita saat itu tidak ada takabur. Amalan kita ni tidak ada sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak kita. Hak tu kita nak. Sebab amalan kita ni akan naik pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan naik sana. Dua. Dan yang ketiga juga dalam ni iaitu Nabi kita royak kata, aku tak sukakan amalanku nak pergi jumpa dengan Tuhan, malaikat amalanku, sedangkan aku tu gapo? Amalanku tu aku naknya iaitu sedangkan aku sekarang aku duk puasa. Allahu akbar. Kita mari tengok dah. Kita mari tengok hadis ni orang panggil satu hadis yang menjadi hajar agak kepada ummah, kata dalam bulan ni kita will dilatih, kita will letakkan diri kita orang panggil hak tak biasa puasa lagi boleh gemar boleh puasa. Hak rajin dah tu jadi kau tambah lagi. Apabila ada amalan puasa, ada perasa ada orang panggil sifat-sifat sabar, sifat-sifat lapar, sifat-sifat gapo, banyak-banyak lagi sifat-sifat yang ada dalam puasa saat ni tu boleh manusia terasa oleh tubuh. Kata apabila dia puasa dah, apabila dia buat amalan dah, dia ingat kepada orang lain, kepada jiran dia, kepada adik kakak dia, kepada saudara-saudara dia yang dia patut buat baik. Sebab dalam puasa tu ada banyak daripada amalan-amalan yang kita boleh amal. Daripada sifat sabar, daripada sifat orang panggil yang kita duk turutkan nafsu amarah kita. Sebab nafsu amarah tu dia dikurang sebab kita apabila kita menahankan daripada makan dan minum. Tu. Jadi banyak perkara yang kita boleh amal. Maka Nabi kita aku tak sukakan amalan aku naik, walah aku tadi tu aku duduk dalam keadaan tidak puasa. Mana tersuruh puasa. Tu kita tengok dah. Kita tengok. Maka kita tengok di sini sebab gapo? Ulama kita mari royak kepada kita, syarah pula kepada kita. Kita tengok atau gapo dalam orang panggil faedah-faedah yang ulama kita duk royak kita saat itu. Hak Nabi kita kata bulan Syaban tu adalah satu bulan yang manusia tu lalai. Tapi kita pergi amal dengan dalam masa manusia lalai tu, faedah gapo tak kepada kita. Setengah daripada ulama kita duk royak kepada kita panggil apa? Setengah daripada apabila fawaid yang kita boleh daripada hadis Nabi kita SAW, dan amalan-amalan apabila kita beramal pada waktu itu tu jadi baik-baik kita. Jadi sebaik-baik amalan. Sebab apa? Sebab golek manusianya, ulama kita royak kita kata golek manusia apabila ia pergi amal satu amalan pada masa yang manusia duk galak daripadanya, dalam arti kata manusia tak beramal, ia pergi beramal, itu masa itulah menunjuk kata dia tu loba untuk nak buat kebaikan, loba untuk nak buat kebaikan. Sedangkan kita kata amalan hak sakut paut dengan puasa saat ni tu iaitu amalan manusia tak tahu. Di antara manusia dengan Tuhan tu tak tahu. Kalau dah kita pergi puasa masa tu, masa manusia saat ni tu duk galak tu seolah menunjuk atas kita saat ni tu letak atas diri kita sendiri untuk nak buatkan kebaikan. Ria tak ada. Ada ikhlas. Sebab apabila manusia galak duk kerja lain, duk apa, siapa nak ipada kita sedangkan kita nak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah nak menunjuk kata apa? Nak menunjuk kata kita ikhlas kepada Allah SWT. Sifat ria tak ada. Sebab puasa-puasa ni adalah satu rahsia di antara hamba dengan Allah SWT. Kalaulah kita tak royak kepada manusia kata kita puasa, nanti manusia tak tahu. Manusia, bahkan para ulama salafus salih, apabila dia tu nak atau nak beramalnya dengan sifat ikhlas, nak jauhkan daripada sifat ria,
Dia muzahir pula kepada muka dia, pada mulut dia, kata dia makan. Walahal dia apa? Walahal dia puasa. Tak usah tahu nak tusuk sampai setara tu. Tapi hak ning orang panggil mukhalafah lah. Menyalahilah kita dengan amalan mereka itu. Dengan amalan para salafus salih. Masa dia kita ni orang hujung-hujung ni tak tahu agama tegak, tak tahu ajaran agama, tak ngaji, tak padu, tak belaka ni. Luput kita daripada amalan-amalan yang baik. Itu orang panggil benda jadi risaulah bagi kita ni, jadi kecewa bagi umat Islam kita sekarang ni. Galik sampai ke tak tahu gapo tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tu yang pertama. Yang kedua, galik ke dia kata wa kadzalika fa innal amal as-salih fi awqatil ghaflah asyakkun 'ala nufus. Dia kata pada goliknya amalan yang soleh saat ni tu, kita nak kerjakan amalan yang solihah saat ni tu pada waktu yang digalikkan oleh manusia, jadi keberat jadi berat wasa nak buat. Manusia pakai umai kok lain belaka. Tiba-tiba kita nak tarikkan diri kita ni, nak mari amalkan amalan tu, berat. Terutama kita ni, adat orang Jawi kita ni, orang panggil buat amalan turut rebuk, orang panggil. Buat amalan turut sistem. Gapo sistem? Mana kata, demo semaya tik. Demo puasa tik. Demo haji tik. Moleklah satu orang panggil satu tahap tu. Tapi pada kita kata, apabila orang suruh buat amalan sore tu, tak jadi nak buat. Tak jadi nak buat. Kalau galik semua. Sahak dok mai burung apa dah? Buat titik ke pakai mai buat titik semua. Sahak orang panggil hak dok mai dengar buat candik, dengar buat candik semua. Hak dok mai catur semua. Hak dok mai benda yang galikkan manusia. Kita nak cabutkan diri kita daripada benda hak digalik dengan ke dunia saat itu, nak mari buat amalan soleh tu berat di atas diri dia. Berat di atas diri. Sebab tu kita kalau kita terukur habis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayat tanah nak menunjuk kata-kata kamu ikhlas saat itu, amalan yang sunat kita apa? Sunat kita buat di rumah. Seperti semaya sunat kapit waktu, semaya kunat nafilah, hal mutlaqah, hak mutlak tu sunat mutlak lah, sunat wuduk, sunat gapo ni, sunat moleknya kita buat di rumah. Kerana gapo? Kerana hak ning ni benda yang jadi suka hati kita nak buat, kita buat jadi susuk. Kadang-kadang kita ni dak pai orang hak tu sangat nak buat, tapi belakang orang tak ada buat pun tu nak menunjuk timbang kata kita ikhlas ke tak ikhlas, kita ria ke kata ria, itulah tepat timbang. Maka apabila manusia tu pakat duk galik belakang ke kanan, kita nak pergi ke kiri, sore kita ni orang Melayu kita ni rasa berat. Kita nak mari nak buatkan satu perkara, sedangkan hak kita buat tu tak mukhalafah. Pun sedangkan hak demo dak buat ni mukhalafah, menyalahi. Kita nak tarikkan diri kita mai nak buatkan satu perkara baik ni dengan sore diri ni, bukan benda payah. Sebab tu dia kata itulah lebih amalan tu sebab berat di atas diri saat itu. Kerana di annal amal idza kasral musyarikuna fi sahula. Kerana amalan ni kalau kita cabut diri sore mai buat sore kita ni, wahlah manusia tak pakai tak buat belaka berat sikit. Tapi kalau amalan ni orang dak buat belaka dah jadi mudah sikit. Demo apa buat, kita apa buat. Jadi tengok kepada orang panggil bilenge tu. Demo dak buat banyak bahasa nak buat tu. Sebab tabiat manusia dia tiru benda-benda manusia dak buat tu. Tu jarik orang nak cabutkan diri pada masa orang duk galik tu, kita nak cabut diri kita mari buat tu, jarik. Tapi benda hak demo dak buat banyak-banyak dah tu jadi kalih, jadi kebiasaan adat dak buat, jadi adat tak apa. Sehingga kita ni setengah-setengah daripada kawan-kawan kita, maaflah kita sebut supaya nak baiki, sebut supaya kita nak islah diri kita sendiri. Kita ni kadang-kadang umur ni 40, 50, 30 kita kata duk semaya ni selama kening sama umur setara tu
Fatihah tak faham. Allahu akbar. Itu nanyo umat dah. Nanyo. Kadang-kadang kita ni semaya ni kita duk perhati tengok dah, duk perhati tengok ni kadang-kadang orang panggil tu cara harakah kita, gerak kita kadang-kadang nak pergi kita dulu daripada Tok Imam. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Sebab kita tak perhati, sebab kita tak ngaji, sebab banyak lagi. Sehingga di bana-bana sendiri, di kapur-kapur sendiri tempat kita ni, tak kira lah di Nusantara kita, di Fatani sendiri, di Malaysia, di Gapo ni, banyak. Orang yang rajin dah semaya, tapi keadaan tu tak betul. Banyak lagi. Itu panggil pendakwah. Orang panggil kena royak semua, beri peringatan kepada mereka. Itu insya-Allah demo tak akan tukar. Kita akan boleh ubahkan perkara tu. Sebab itulah kita kata apabila salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ma'qil Ibn Yasar, dia kata al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya. Kita dengar semua ni, iaitu kita buat ibadat pada masa yang fitnah tu banyak, ganjaran ya seumpama Nabi kita ayat atau seumpama kamu saat ni tu hijrahkan kepada aku. Allah besarnya. Kita tengok ganjaran dia. Kita buat ibadat pada masa berlaku fitnah ni, kadang manusia ni gapo tahu, tak faham. Nak buat go nak buat go ni, nak golek ke nak paling daripadanya. Kita tengok apabila manusia kita ni sekarang ni jadi, orang panggil bahasa Sia ni panggil tamnam. Bahasa Melayu kita ni panggil turuk gelombang panggil. Kita turuk gelombang. Manusia peradak kau tu, kita peradak kau tu. Hak ni peradak kau ni, peradak kau ni. Orang panggil turuk se. Kita duk turuk, orang panggil benda-benda ada berlaku sekarang. Tak salah kita nak ikutkan perkara tersebut, tapi berpadai. Jangan tak ikut satu isu, ikut satu masalah, ikut tengok berita semua. Siapa kan lupa hijau asasi kita, tak boleh juga. Kita nak tengok boleh Pradin Ron, kita tengok juga siapa lupa mana amalan kita, mana perbuatan baik kita, mana amalan sedekah kita, mana amalan solat kita, mana amalan puasa kita. Lupa kita ni. Siapakah setengah-setengah tu apabila tengok baru ni mah kita timbul artis kena bunuh, kena gapo ni, kita tengok ni siapa ngah teriak tangis kita. Tak salah kita nak gapo, nak tengok, tapi bi pandai-pandai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifat atau khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan saat ni tu duk tengah. Golek ke benda tengah ni benda kena semua. Tu dia. Tak jadi kelajak doa, tak jadi kurang doa, tapi kita duk tengah. Buat we duk baba padai. Tu salah satu daripadanya. Sebab tu kita tak sore tu salah satu faedah lagi Nabi kita ayat atau dalam bulan ini manusia satu duk salah satu bulan yang manusia tu banyak galik daripada nak amalkan amalan soleh. Kalaulah sore saat itu dalam satu kampung, dalam satu bandar, dalam satu negeri, dalam satu dunia ni gapo? Buat sore ya dak buat satu amalan dalam kalangan orang maksiat tu penuh tempat yo. Kadang-kadang dengan sebab amalan sore itulah Tuhan nak turun cerak-cerak dah balas situ. Tuhan kat balas. Qad yadfa'ul bala'ina kulli fa ka'annahu yahmihi wa yudafi' anhum. Oh ni. Sebab tu kita tengok atau tempat-tempat kita kurang rupa bumi, kurang orang panggil orang tu mati dengan sebab ditelekan oleh apa? Oleh tanah. Tempat kita ni tak ada orang panggil hujan batu, tak ada hujan api, tak ada gapo tu menyebab atau orang soleh tu paling banyak dak ada lagi. Sebab mereka tu dah beramal, sebab itulah bala-bala para bala tu dah dikurang. Hak tu kita orang panggil kita kena syukurlah tempat kita. Hujan pun turun sokmo, tanah pun subur, gapo ni ada penuh nikmat yang Tuhan wi kepada kita. Dengan sebab gapo? Dengan sebab orang soleh duk amalkan amalan, dia tahukan qada bagi waktu, qada bagi masa, qada bagi bulan yang dia masuk saat ni.
Sebab tu pada masa kita ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifat kepada kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan sahih dia dan lain daripada dua masdar ni riwayatnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dia kata satakunu, pada satu riwayat dia kata satakunu, selagi akan datang ataupun sayati yaumun 'alan nas, pada satu masa yang lagi akan datang di atas manusia, ataupun riwayat yang lain au qala apa, satakunu qabla al-qiyamah, satakunu baina yaday as-sa'ah, selagi akan datang pada satu masa di atas manusia ataupun satu masa yang hampir dengan hari kiamat nanti, sanawatun khadda'an, pada satu masa yang satu tahun yang penuh dengan penipu, penuh dengan perkara fasad, penuh dengan perkara yang orang belum daripada kita tak pernah tengok. Sanawatun khadda'an, dengan penipuan, penuh dengan penipuan. Gapo hak tu? Yusaddiqu fihal kadhib wal apa? Wa yukazzibu fihal as-sadiq. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwifu fihal amin. Pada satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita, royak atana, satu masa tu dengan penuhkan perkara yang ditipu-tipu di atas muka dunia, dan dibenarkan oleh orang cakap bohong, dan dibakit bohong di atas orang yang cakap benar, dan diberi amil di atas orang pengkhianat, dan diberi khianat di atas orang yang amil. Jadi mata kelo saat ni tu mata kelo hak timbang kata hak ni betul, hari ni jadi salah, hak ni salah jadi betul. Yang qalibul mawazin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Pada masa tu gapo? Dicakapkan oleh orang yang bodoh-bodoh, orang yang tak pandai, orang yang bukan ahli, orang apa? Nak cakap semua. Kita tengok atau tak ada lah masa lain, mereka masa kita duduk ni. Masa orang panggil dunia tidak tersakat ni, pakat nak cakap belako, pakat nak goyak belako, pakat nak gotu belako, pakat nak patua belako, pakat nak kombing belako, pakat Allahu Akbar. Orang yang jadi juru, orang yang ditengok kata orang tak juru, orang yang cakap baik, cakap benar, jadi orang yang dibohong. Orang yang ada amanah, orang yang tengok kata dia tu orang khianat. Kita tengoklah ni. Kita tengok apabila orang barat ni timbangnya dia, apabila berlaku sama-sama ya perang ni di negeri Ukraine dengan Rusia. Sama-sama orang Nasrani, sama-sama orang Yahudi. Perang sama ya. Tetapi kita tengok atau orang yang duk baca kau, orang duk goyak kau tu senyap, waktu senyap. Padahal masa yang sama umat Islam duk tindah di mana? Duk tindah di Syria pun baik, kena tindah di Iraq pun baik, kena tindah di Palestin pun baik, kena tindah di Afghanistan pun baik. Kena tindah hari-hari. Mereka itulah orang molek, mereka itu orang ada amanah, mereka itu orang benar. Tapi dunia duk tengok atau mereka itu pengganah. Sebab tu negeri yang lagu tu, mereka itu tak ada amanah, sebab itu mereka tak maju, mereka itu adalah mundur, sebab sedangkan orang yang kena tindas, orang yang kena zalim tak itu, mereka itu orang baik, mereka itu orang molek, mereka itu orang ada amanah. Tapi dunia yang ditimbang, yang ditukar, hak baik jadi tak baik, hak amanah jadi khianat, hak dusta jadi tak dusta. Macam tak ada dah pada masa ni. Pada masa yang kita duduk ni. Sebab itulah kita tahu apabila kita duduk di masa ni, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qala wa man hum ruwaybidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Fi amril ammah. Pada masa kita duduk ni, iaitu lelaki yang bodoh, seorang lelaki yang bodoh nak cakap belaka tentang tiap masalah.
yang qalibu fihal mawazin. Di sinilah kita tahu ulama-ulama kita royakkan kepada kita gapo? Apabila kita duduk masa fitnah, pada masa yang penuh dengan tipuan-tipuan, kita ni orang mukmin, kita ni orang Islam, kita ni orang Muslim. Bagaimana kita duduk dalam masa tu masa kita tak nak bangkitkan kita. Kita kena khabar, kita kena kelik semula. Kata kita orang Islam kena duduk lagu ni. Kita orang Islam tak boleh duduk lagu ni. Benda tu jadi payah saat ni. Itu salah satu daripada faedah-faedah yang ulama kita royak atau pada bulan ni golek ke manusia tu saat ni tu duduk adik-galik. Sebab tu aku kasih tu aku nak puasa. So, yang kedua Nabi kita royak atau bulan ni adalah bulan yang Allah SWT nak akadkan amalan kita. Inilah nak isbat kata salah satu dalil yang ulama kita buat kepada kita kata Allah Subhanahu Wa Taala saat itu al-ulul mutlaq. Tuhan saat itu tertinggi. Tertinggi al-mutlaq. Tertinggi di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut sendiri dan Nabi kita khabar dan kita tengok kepada dalalah hadis yang ulama riwayat kepada kita lagu tu lah. Al-ulul mutlaq. Al-istawa 'ala al-'arsy. Ni. Amalan pun akad gi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dalil. Banyak lagi dari dalil yang kita nak isbat kata Allah SWT atas ni banyak. Ini salah satu daripadanya iaitu amalan manusia semua akan akad gi kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Maka ada dalalah gapo? Bagaimana akad-akad tu lagu mana kita dengar tu? Kok mana kadang-kadang ada gak hari apa dah? Nabi kita royak kata hari Senin dan Khamis, hari gapo tu? Kita mari tengok. Ulama kita royak kepada kita kata hakikat akad-akad saat ni tu terbagi pada 3 darajat. Terbagi pada 3 darajat, amalan kita akan naik pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dia akad betul hari ye. Betul hari ye Allah Subhanahu Wa Taala gapo? Nak akadkan amalan kita. Iaitu betul hari ye saat ni tu ketika di antara fi salatis subh wa salatul asr. Pada apa? Pada waktu subuh dan pada waktu asar. Maka pada waktu subuh saat ni tu orang panggil amalan lek pagi hal apa dah? Hal malam ni naik dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan hal lek cerah nak damping oleh cerah dah. Tapi maka amalan hal lek malam. Tapi hak asar tu amalan hal lek cerah. Sebagaimana Nabi kita wayak kepada kita ya ta'aqabu fikum malaikatal lail bil lail wa malaikatal bin nahar wa yajtami'u fi salatil fajri wa salatul asri summa ya'rujul ladzi bata fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqul tarakna wa hum yusallun wa ataina wa hum yusallun. Nabi kita sifatkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat kita kata, gapo? Orang panggil ya ta'aqabu fikum malaikatal billail wa malaikatal bin nahar. Malaikat hak duk kerja balik tengah hari dan malaikat hak duk kerja balik hak amalan balik malam. Ya ta'aqabu tukar rati. Yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Mereka itu akan mari tengok kita pada waktu subuh dan pada waktu asar. Allahu akbar. Hak ni dah ni panggil kita ni pada saya sendiri pun taksir sini. Adalah kita dapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat boleh menguatkan kita sendiri dan saudara-saudara kita. Boleh kita saat ni tu boleh amal. Amalan iaitu semaya gapo tu duduk di atas waktu. Sebab kita ni ada kita tak tahu ni kita boleh buat belaka. Apabila kita tahu dah, kita tengokkan harga perkara tersebut. Waktu asar dan waktu subuh. Sebab tu ulama kita kalau dah siapa-siapa yang boleh jaga 2 waktu ni, waktu lain tu mudah bagi dia. Terutama waktu subuh tu, Allahu akbar. Berat nak bangun nak gapo dah. Sebab tu satu hadis ni, maka amalan waktu asar subuh tu ya akad-akad. Malaikat akan amalan tu pergi pada Allah SWT. Tuhan tanya. Walaupun sama Tuhan tahu apa yang hamba yang buat tu, tapi nak hujahkan di atas hamba tu sendiri. Kaifa taraktum ibadi. Bagaimana mu kita tengok dia mu tinggal dia lagu mana?
Pak malaikat tanya malaikat, fayaqulun, malaikat jawab atana, tarakna wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Aku tinggal ya duk semaya juga. Dan aku mari tempat ya juga, ya duk semaya juga. Oh, nasib baik. Hamba yang nasib baik. Dia panggil tu malaikat, mari tengok. Mari tengok ketika tu ya semaya juga. Malaikat hak subuh mari tengok, ada si fulan ibn fulan. Malaikat hak asar mari tengok, ada si fulan-fulan yang royak kepada tuan yang menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala. Allah, itu busyranya, berita gembiranya apabila nama kita disebutkan, bukan disebutkan di kalangan ahli dunia saja, tapi disebutkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala di alai langit di atas. Melianya hamba itu. Itu pertama, diakadkan betul hari ya, dan diakadkan amalan juga betul minggu. Iaitu minggu ni, iaitu ketika apa? Ketika hari Isnin dan hari Khamis. Sebab itulah Nabi kita SAW, iaitu ya sabda katanya, innal a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis lailatul jumu'ah. Kul khamilatunya fala yakbal amal qatir rahim. Iaitu amalan anak ada saat ni tu diakadkan tiap-tiap apa? Tiap-tiap betul khamis tu malam Jumaat tu diakadkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakbalu amal qatir rahim. Iaitu Allah Taala tidak terima amalan orang yang wahai mutuskan silaturrahim. Hak ni Tuhan tak wi. Tuhan tak wi sama sekali orang yang apa? Orang yang wahai putus rahim. Tak hubung rahim, tak ai panggil wahai kelahi dengan adik kakak, wahai gitu, wahai gini. Suka cara tersebut, hak tu Tuhan tak terima amalan dia. Tapi nak isbat kata sini apa? Kata amalan anak ada ni hak betul hari ya saat ni tu Tuhan akad iaitu akad di apa? Hari fi yaumil khamis usbu'i tu. Hak betul minggu tu iaitu pada hari Khamis. Sebab itulah disyaratkan kita, digalakkan kita suruh kita puasa terdapat pada hadis lain. Okey. Habis itu. Yang ketiga, dia akadkan amalan juga, iaitu dia akadkan ketika bulan ni, iaitu bulan kita duduk dalam bulan Syaban. Allah SWT akad semua. Bulan ni tak ni tu Allah SWT akadkan amalan kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usamah tadi, kata Nabi kita SAW royak kata dalam bulan ni bulan adalah bulan yang digalik manusia, kebanyakan manusia tu galik di antara Rajab dan Ramadan, dan dalam bulan ni Allah SWT akadkan amalan. Aku sukakan amalanku diakad saat tu walah aku puasa. Allahu Akbar. Kita tengok ini adalah satu komentar yang orang panggil mudah-mudahan kita saat ni tu boleh tahu, boleh buat amal, boleh apa? Boleh wasa tambah keyakinan kata apabila kita masuk le bulan ni hendaklah kita buat perkara yang baik sebanyak mungkin. Sekadar kita kuasa. Puasa sunah khamis ke, terutama puasa hari baik, hari nak sapa ni insya-Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit yang kita nak royak di sini, dan di dalam bulan ni juga sikit lagi di dalam bulan ni juga, iaitu Nabi kita SAW sentiasa besar kepada kita, kata apa? Kata dalam bulan ni iaitu gapo? Hendaklah kita ni bagi orang kita hak putus, hak ada uzur, orang terluput daripada bulan Ramadan yang lepas, bulan gapo ni hendaklah kita qada pada bulan ni. Cepat-cepat mungkin kita qada. Ini adalah perkara yang wajib bagi seorang saat ni tu, terutama orang perempuan tu. Dia uzur daripada haid, dia uzur daripada gapo-gapo saat ni tu, daripada turun darah syahriah ke, turun darah bulan ni gapo. Dalam bulan ini ya dekat-dekat ni kita qada. Qada ai panggil menggantikan puasa-puasa kita tu. Malaikat ada darurah, ada uzur tak apalah. Tapi siapa-siapa yang luput pada bulan ni, maka tak haruslah bagi dia apa ni, tak layaklah bagi dia bersikap dimakia, kerana itu adalah apa dia panggil? Itu adalah kita sebagai cuai.
menunjuk kata kita tu bermain-main dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bulan ni tu Siti Aisyah meriwayat atau Nabi SAW galak dosa kita saat itu qada puasa. Hak tak qada lagi tu qada. Hak qada dah tu puasa lain, puasa sunat, puasa tatawuk sebagaimana kita sebut saat ni. Dan sebagaimana kita sebut saat ni. Bagi mereka yang ada darurat, ada uzur lain saat ni tu tak kuasa nak qada Ramadan, maka dia tu hendaklah panggil qada selepas tu serta taubat dan kena bayarlah panggil makan ni sebagaimana dipendapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i kita dan Imam Ahmad dan Imam Malik. Mereka itu royak lagu tu. Maka tu panggil tafsir tu kena bayar fidyah ni, bayar gapo tu. Dah kita mari tengok tempat lain. Tapi kalau bulan ni hendaklah kita cepat-cepat. Orang yang putus puasa, orang yang hak luput puasa pada tahun yang lepas tu ganti dengan cepat-cepat kerana kita nak masuk pula bulan Ramadan lagi akan datang insya-Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita saat ni tu Allah Subhanahu taala boleh jemput pula masuklah bulan yang mulia itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan yang Allah Subhanahu taala menurunkan Al-Quran dan Al-Quran tu sendiri boleh dapat hidayah bagi manusia. Kita duduk dalam bulan Ramadan ni Allah seronoknya dah. Kita boleh dengarkan Quran, kita boleh dengarkan semaya tarawih penuh dengan segala amalan nikmat yang Allah SWT berikan kepada umat ni. Habis di situ dah. Tu dia. Maka perjumpaan sekali ni saya sekadar ni dululah. Mudah-mudahan perjumpaan ini boleh jadi manfaat kepada kita semua. Maka akhir kali saya dengan kata subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.